Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita sambung lagi kita punya tutorial dalam proses pembuatan. So daripada video ni ke depan kita akan masuk kepada proses pemesanan. Okey, machining proses lah. Okey, so maknanya saya akan cerita pembuatan satu-satu komponen. Nanti ada video macam mana menunjukkan proses pembuatan, tetapi saya akan ceritakan sedikit apa-apa ataupun kriteria yang perlu kita ambil berat, kita beri perhatian semasa kita menjalankan proses pemesanan. Okey, saya akan cerita satu plate ke satu plate. Jadi setiap cerita tu akan diikuti dengan video pembuatan komponen-komponen tersebut. Okey, untuk pembuatan kita ada proses yang menggunakan conventional machine, dan sebahagian proses kita gunakan CNC machine. Kerana kapasiti pelajar yang tinggi, mesin tak cukup, lagipun dah belajar subjek CNC milling, jadi kita terus apply kepada proses pembuatan. Dan ada sebahagian proses kita gunakan Mastercam terus. Maknanya ada kekangan facilities, so kita gunakan segala kemudahan yang kita ada. Okey, jadi untuk proses pembuatan kalau boleh gunakan konvensional. Kerana konvensional tu kita nak memahami asas kepada proses pemesinan. Okay, kita nak rasa macam mana cutting speed, macam mana feed rate, kita rasa dengan tangan kita sendiri, berapa keras kita punya tools, berapa keras kita punya besi, berapa kelajuan kita boleh gunakan. Itu dinamakan pengalaman. Itulah ilmu. Okay, jadi saya akan mulakan dengan kita punya top plate. Okay, maknanya drawing masing-masing dengan kaedah-kaedah penentuan drawing tu yang saya dah kongsikan. So bila kita nak buat komponen, ini contoh komponen top plate yang kita dah mesin lah, dah siap. Okey, ada yang dalam proses pembuatan, ada yang dah siap. So mesti datang dengan lukisan video keterangan lah. Mana drawing kita mesti ada. Bila nak buat projek, drawing mesti ada. Okey, nanti saya akan buat satu lagi video tentang proses planning. Maknanya sebelum nak ada pada proses pemesanan, mesti ada proses planning. So kita belajar manage the project. Pada proses planning, penyediaan tool, penyediaan mesin macam mana, lepas tu baru kita pergi kepada proses pembuatan. Jadi kita boleh jimatkan banyak masa bila kita apply proses planning. Okay, so definitif saya akan bagi tips, tapi nanti seterusnya macam mana nak buat, tonton dalam video seterusnya. Okay, maknanya bila kita nak buat apa-apa komponen ataupun plate, yang paling penting kita ada drawing, kemudian kita set. Maknanya macam ni kita nak pasang kita punya komponen tu, boleh tengok video dalam setup. Okey, setup saya tak ajar dalam setiap komponen, dalam setiap video. Setup saya tak ajar dalam setiap video. Kerana setup saya buat satu video untuk pasang macam mana workpiece, pasang workpiece di atas machine vice, kemudian nak setting 0 point. Saya buat satu video je, jadi semua komponen kaedah yang sama. Kalau tak, cuma video yang berulang saja pada komponen yang lain. Jadi bila masuk kepada tajuk dia tu making top plate, so dia akan terus ajar macam mana buat. Okey, setting kalau tak apa-apa faham, tengok balik video macam mana buat setting. Proses pembuatan dalam video saya nanti, saya cuma tunjuk proses. Okey, ada yang katakan drill, saya guna center drill, kemudian saya drill 5, kemudian saya drill 8, 10. Yang tu tak semestinya kena ikut. Bergantung kepada keadaan ataupun kesediaan peralatan di tempat masing-masing. Okey, kalau katakan saya pakai drill 5, tuan-tuan tak ada drill 5, nak pakai 6, boleh je. Yang penting kita kena faham tools tu mesti sesuai dengan lukisan kejuruteraan kita. Okay, contohnya di bahagian core nanti kita ada ejector pin diameter 5. Tak bolehlah pakai terus drill diameter 5. Nanti saya akan cerita di sana. Okay, yang itu mesti kena faham. Tak semestinya ikut turutan dan tools-tools yang saya gunakan. Tak semestinya. Okay, contohnya macam katakan dekat top plate. Okay, ni saya punya top plate. Okay, dia ada lubang ni, lubang yang besar ni. Kita rujuk kepada kita punya size screw bush. Screw bush pun ada berbagai jenis. Rujuk kepada store di tempat kita, apa yang kita ada, jenis macam mana, dimension je macam mana, disesuaikan di sini. Maknanya masa kita dah siap lukisan kejuruteraan, kita dah ada BOM list tu kan. Bila BOM list tu kita kena rujuk kita punya pengajar.
Tapi kalau kita diberi, maknanya komponen tu sudah sedia ada. Okey, kita ikut. Jadi lukisan saiz ni bergantung kepada komponen dia. Okey, kemudian skru. Kalau kita gunakan skru M10 lah, dimension semua dah diberi. Okey, untuk buat counter bore, dia ada tools untuk buat counter bore. Tapi kalau kita tak ada tools tu, ataupun dah rosak ke, patah ke, apa ke, kita boleh gunakan end mill, two fluid end mill. Tapi mesti kena faham dia punya feed rate dengan dia punya RPM. Okey, jangan main hantam, end mill boleh pecah. Okey, tapi mesti ada pilot hole. Tu yang ada step drill tu. Kita drill dulu, kemudian baru kita gunakan end mill ataupun counter bore punya tools. Okey. Kemudian saya sharekan satu benda yang mudah untuk pelajar-pelajar. Jadi kalau katakan kita ada buat komponen atau buat mold macam ni, secara mudahnya kita akan ada skru, akan ada lubang ejector pin. Mana bila kita buat counter bore, kita drill, kemudian kita nak test berapa depth dia. Okey. Untuk saya sendiri dan pelajar-pelajar saya suruh dia orang cari skru-skru yang lama-lama ni, yang dia punya thread dah rosak. Jadi ambil, potong pendek ni. Potong pendek macam ni. Ejector pin, return pin yang dah lama dah rosak, ambil potong pendek-pendek. Supaya apa? Nanti bila kita buat counter bore, kita nak angkat, kita nak check dia punya kedalaman, kita tak payah nak keluarkan dia, ambil alat ukuran, tak payah. Kita cuma ambil benda ni, ambil kita punya gauge, kita masukkan. Tak cukup, tambah lagi. Tak cukup, tambah lagi. Itu cara mudah. Kita pakai gauge, maknanya kita buat gauge kita sendiri. Okey, saya ingatkan bila buat skru, buat counter bore untuk skru mesti tenggelam. Kat mana pun dia duduk dekat top ke, dia duduk dekat retainer plate ke, dia duduk dekat bottom plate ke, skru mesti tenggelam. Paling kurang 1 mm tenggelam. Okey? Kenapa? Bila kita nak injection nanti, bila skru tu timbul, dia akan rosakkan platen dekat mesin injection molding. Dia akan rosakkan thread yang ada dekat sana. Itu sebabnya dia perlu tenggelam dan dia tak akan rosakkan plate. Kalau dekat retainer plate, dia tak akan rosakkan kita punya bottom plate. Dia ada kesan, nanti dia akan makin, bila dia hentam, nanti dia ada kesan, makin turun. Okey, itu cara paling mudah lah. Maknanya kita sediakan gauge. Ini pun bagus juga ni, kita gunakan gauge. Okey, saya cari satu return pin, satu ejector pin, skru M berapa yang saya gunakan, katakan M10 ada, M6 ada, 2 skop. M6 kita ambil potong pendek macam ni. Nanti kita nak guna dekat retainer plate. Kita nak test dia punya depth. Okey, itu saja tips untuk top clamping plate. So, jangan lupa subscribe video saya untuk ikuti video seterusnya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.